saudaranya yang bernama Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang membela Nabi, walaupun dia tak beriman, tapi dia lah yang membela Nabi. Kerana ada dia lah orang Quraisy tu tak berani nak buat apa-apa kepada Nabi, tak berani nak mengacau Nabi, tak berani nak membinasakan Nabi, tak berani nak mencederakan Nabi, kerana dia ada tonggak di situ. Bila dia mati aja, baru mereka berani baling Nabi dengan batu, baling beranak Nabi dengan kayu, baling Nabi dengan najis. Bila dah mati Abu Talib tu, baru terasa Nabi bahawa kaum Quraisy ni rupanya banyak benda yang menentang dia. Abu Talib dah tak ada. Lagi menyedihkan Nabi, dekat nak mati tu dia ajar Abu Talib tu mengucap, sebut olehmu wahai bapa saudaraku, la ilaha illallah. Dia ngeling kepala, tanda aku malu dengan kaum aku, katanya. Sedih benar Nabi kerana dia tak Islam. Walaupun dia menyokong perjuangan Nabi, tapi dia masih sampai mati tak Islam. Lagilah sedih Nabi. Dalam kesedihan itulah Allah cuba menghiburkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hiburkan Nabi itu dengan membawa dia kepada perjalanan, berekspedisi. Tahu apa arti ekspedisi? Berjalan, mengembara. Dibawa dia ke langit, dibawa dia merentasi padang pasir. Sebab itulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Isra' artinya perjalanan malam, Mi'raj artinya naik ke langit. Naik ke langit daripada bumi. Jadi peristiwa ini berlaku pada malam 27 hari bulan Rajab. Pada ketika itu Nabi sedang rehat, belum tidur lagi, sedang baring. Diapit oleh dua orang sahabatnya, iaitu seorang namanya Ja'far, seorang lagi namanya Hamzah. Ja'far dan Hamzah tu mengapit dia, tidur sama-sama malam tu. Tapi belum jaga, belum tidur lagi. Baru baru rasa-rasa nak tidur. Belum tidur benar-benar lagi. Kata orang kampung Gajah, baru terkolar. Tahu ke nama terkolar? Ya Allah, tahu terkolar. Bukan kolar baju ni. Terkolar tu artinya macam nak tidur, tapi belum tidur lagi. Mama aja. Ketika itu datang Jibril. Turun daripada bumbung rumah Nabi. Terbelah bumbung rumah Nabi dan turun Jibril tu. Sekarang ni persoalannya, ngapa Jibril tu turun ikut bumbung? Apa salahnya ketuk aja pintu? Rumah Nabi kan tak ada pintu. Ketuklah pintu, kong. Bukalah pintu, wahai Rasulullah, ini Jibril datang. Ini dah buka, terbelah bumbung Nabi, dia turun dari bumbung. Terkejut tak Nabi? Terkejutlah. Datangnya pun sangat menggemparkan. Semua orang tergempar dengan kedatangan Jibril ni. Nabi pun tergempar. Malaikat-malaikat pun tergempar. Menggambarkan bahawa peristiwa yang akan berlaku kepada Nabi lagi tergempar, lagi menggemparkan, lagi mengejutkan. Datangnya pun cara mengejut. Lalu dikejutkan Nabi daripada baring. Yang dua orang ni menengkur tak sedar. Dikejutkan Nabi Muhammad, dibawa dia daripada tempat baringannya itu menuju ke telaga Zam-Zam. Di sana Nabi dibelah dadanya. Tak ada menggunakan alat, apa pun tak ada. Dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya. Dikeluarkan hatinya yang hitam tu. Yang putih-putih, yang bersih-bersih suci tidak, yang hitam tu. Yang ada mengandungi pencemaran dan sebagainya itu dikeluarkan. Dan dibasuh hati itu dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah ke dalam dada Nabi. Lepas itu ditangkup balik tanpa menggunakan alat. Tengok hebat tak Jibril ni. Tak ada apa-apa alat. Tak ada pisau, tak ada gergaji, tak ada jarum, tak ada benang, apa hidup. Dia belah dada Nabi, dia keluarkan hatinya, dicuci dulu, lepas itu dimasukkan iman, dimasukkan ilmu,
dan dimasukkan hikmah, lepas tu dikatuk balik. Ditutup balik dada Nabi tu macam biasa, tak ada tikas pun, tak ada bekas jahit pun. Kita hari ni ada tak bekas jahit kalau dia belah dada? Saya dah kena belah dada tau, ada tak tikas? Sampai tengok ni, ada tak tikas? Nampak tikas kena belah ni, sampai tak boleh nak ustaz nak tengok dia, saya tunjukkan. Ada tikasnya. Itu doktor dunia, tapi doktor Jibril tak ada tikas-tikas. Macam seolah-olah tak ada apa yang terjadi. Maka tertutuplah dada Nabi. Lepas itu baru dibawa Nabi berekspedisi. Tahu ekspedisi? Bawa berjalan. Kita pun patut hobi itulah. Kalau rasa sedih-sedih itu apa buat? Apa buat? Bawa dia berjalan. Jangan monyok aja di muka langit ni bawa berjalan sesekali, pergi ke Kamboja ke, pergi ke Vietnam ke, pergi ke Indonesia ke, pergi ke Filipina ke. Jangan monyok aja di muka langit ni. Bawa berjalan. Kalau tak ada duit, pergilah yang dekat-dekat pun ada. Tak payah pergi ke jauh, pergi ke Cameron Island. Pergi ke Genting Island. Jangan main judi pergi situ. Pergi melancong. Kerana Allah suruh ni tau. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, kata Allah. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dan lihat bagaimana mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Tengok macam mana orang kafir tu mendustakan ayat-ayat Allah. Makan mereka bukan ada fikir, bantai aja, sama ada dan bantai. Kami pergi ke Kamboja satu hari dulu, sama dengan Tuan Haji tu. Pergi ke Kamboja, pergi ke market memang ada talam tu. Setalam tu ada perempuan sedang menjual apa? Goreng lipas. Dijual ada goreng lipas, goreng ulat, goreng belalang, lagi ada satu apa cikrik apa kata. Itu dia bubuh dalam talam. Itu ada surat abah. Itu dia apa? Dibuat di kelonsor surat abah tu, sampai dah bubuh dalam itu. Kami lalu panggil mana? Sedap tu, sedap tu ni, so makan. Begitulah budaya mereka orang kafir tu. Kalau kita tak pergi ke sana, mana kita tahu? Jenis makanan mereka, kita kena pergi melawat baru tahu. Dia sembahyang menyembah apa baru kita tahu. Jadi berjalanlah di atas muka bumi ni, luas pengalaman kalau kita berjalan. Okey, habis cerita tu. Tuan-tuan dan puan-puan, selalunya kita bila dengar cerita apa itu, kita ngangguk je lah. Bila cerita Nabi dibedah dada, Nabi dibubuh iman, bubuh ilmu, dibubuh hikmah dalam dada tu. Esok tanya apa peristiwa malam tadi, apa program malam tadi? Oh, ada ceramah Isra Mi'raj. Siapa ceramah? Ustaz Ibrahim dari kampung. Kata macam mana? Kata kami gelak aja lah. Kata itu aja. Yang dapat apa? Dapat hikayat saja. Dapat hikayat, tak dapat hidayat. Kita ndak kut-kut kalau dapat hidayat. Di samping hikayat yang kita cerita ni, mudah-mudahan dapat juga petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesan dalam hidup kita ni. Apa tindakan kita selepas ini? Berbeza dengan orang putih. Orang barat, dia mendengar cerita Nabi tu, bukan dia tak tahu, dia mendengar. Ada diceritakan bahawa Nabi itu dibelah dada, dikeluarkan hatinya, disuci hatinya, dan dimasukkan ilmu, dimasukkan itu semua dia tahu tu. Bila dicerita apa itu kepada orang barat tu, mereka berfikir, kemudian berbincang sesama sendiri tahu. Mana sabar ke manusia itu dibelah dada kan? Kalau boleh dibelah dada, bolehlah kita mengubati penyakit dalaman manusia. Kita berfikir sama sendiri, berbincang sama sendiri. Tapi Nabi tak ada cakap Melayu bincangnya. Dia berbincang cakap apa? Cakap orang putih lah. Mana bunyinya? Apa kata dia? Is it possible? Nampak? Is it possible to cut open a person's chest and then we can cure his internal diseases? Faham ke ni? Adakah munasabah kita buka, kita belah dadanya, kemudian kita boleh sembuhkan penyakit dalaman manusia?
Lalu mereka lepas itu buat apa? Buat eksperimen. Tahu apa eksperimen? Percubaan. Carinya binatang, arnab ke, anjing ke, babi ke, dia potong. Lepas tu dia tengok ada apa penyakit. Sebab itu setelah bercuba beberapa kali, mereka lah yang pertama yang berjaya menguasai ilmu pembedahan jantung. Saya dah belah jantung ni. Tapi hasil daripada apa? Penemuan siapa? Hasil dari penemuan orang Islam ke penemuan orang kafir? Penemuan orang kafir. Orang Islam masih lagi jadi apa? Jadi pelanggan aja. Patutnya kita lah orang Islam dah yang menemui kaedah pembedahan jantung, pemindahan jantung, pembedahan jantung, perubatan jantung dan sebagainya. Pasal orang yang pertama dibedah jantung ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kita jadi apa? Jadi pelanggan aja. Tak jadi pelopor. Jadi kita dapat apa? Dapat hikayat ajalah. Hidayat tak dapat. Tahu siapa yang memulakan? Who discovered the first heart transplant in the world? Siapa? Siapa yang mula menemui cara pemindahan jantung? Kuis perdana malam ni. Siapa tahu jawab boleh dapat ayur ni. Siapa orang yang pertama? Seorang doktor dari Afrika Selatan, namanya Dr. Christian Barnard. Dari Afrika Selatan. Itulah orang yang pertama menemui kaedah pembedahan jantung dan pemindahan jantung. Habis cerita jantung. Jadi dia bedah. Patutnya kita dengar cerita tu. Nabi itu pun dia bedah jantung. Kemudian dimasukkan ilmu. Bila dimasukkan ilmu penting je. Lalu kita pun berusaha bersedaya upaya untuk mendapat ilmu. Kerana Nabi pun dimasukkan ilmu dalam dadanya. Kalau Nabi pun dimasukkan ilmu dalam dadanya, kita tak payah ke ada ilmu. Tuan-tuan, tak payah ke ada ilmu. Jadi kita mesti berlumba-lumba untuk mencari ilmu. Sebab itulah Quran pun banyak menggalakkan kita supaya kita memiliki ilmu. Nabi pun dimasukkan ilmu dalam dadanya. Sepatutnya kita adalah orang yang paling berilmu dalam dunia ni. The Muslims should be the most knowledgeable people in the world. Dalam dunia ni patut yang paling banyak ilmu siapa? Orang Islam. Tapi hari ini orang Islam yang paling lagi dalam bab ilmu, ya. Segala-galanya kita mundur. Ilmu perniagaan kita mundur, ilmu ketenteraan kita mundur, ilmu kekeluargaan kita mundur, ilmu ekonomi kita mundur, ilmu pertanian kita mundur, ilmu perbuatan lagi lah mundur. Pasal kita tak ambil iktibar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedangkan banyak dah hadis menyeru manusia Islam supaya menuntut ilmu. Banyak ke tak banyak? Punyalah banyak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim lelaki dan muslimah perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu daripada buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah kamu ilmu walaupun sampai ke negeri China. Ini tak payah pergi negeri China. Di surah Insan ni pun dah ada majlis ilmu. Datang. Ini yang datang-datang tu semua orang dah mati kira aja. Tahu mati kira? Orang yang dah die arithmetic. Tahu ke die arithmetic? Arithmetic die. Mati kira. Patutnya yang muda-muda ni, where are you people? Malam ni ramai lah pasal penceramah dari jauh. Kalau orang sini ngajar, siapa yang ngajar? Ustaz dekat ini, payah lah, tak payah lah kata. Siapa yang ngajar? Ustaz Azmi, tak payah lah kata. Kenal ke Ustaz Azmi? Ada ngajar sini tak? Ustaz Azmi bin Ghazali. Kenal? Dia tu yang bagus ngajar tu, jangan dibiarkan tau. Ini dah. Ada ramai ni datang kalau Ustaz Azmi ngajar? Ada ramai ni datang? Wanita ramai ni datang? Sabuel lah. Saya dah kutang ngajar ni tahu. Daripada tahun 80-an sampai sekarang ni ngajar. Baik. Ini cerita Nabi ni. Dah dibedah dah ada, ditutup balik, dibuah ilmu, dibuah apa?
Kemudian dibawa berjalan. Dibawa berjalan. Naik satu kenderaan. Seekor kenderaan yang dipanggil buraq. Apa namanya? Sekali lagi. Apa namanya? Buraq. Sebut betul-betul. Jangan borok. Borok lain artinya. Buraq. B-U-B. R-A-Q. Raq. Buraq. Dia diambil dari perkataan barqun. Barqun itu artinya kilat. Macam kilat perjalanan dia. Macam mana lajunya? Agak-agak mana laju? Buraq ke Ferrari, mana laju? Buraq ke Lamborghini, mana laju? Buraq lagi laju tahu. Dia berjalan selangkah aja saujana mata memandang. Selangkah saujana mata memandang. Apa arti saujana mata memandang? Had mana nampak itulah dia sampai. Itu dia buraq Kemudian bila dia mendaki, kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang. Bila dia mendaki bukit. Bila dia menurun bukit, kaki depannya panjang, kaki depannya panjang, kaki belakangnya pendek. Pasal apa tu? Pasal apa? Supaya Nabi itu stable aja duduk atas buraq tu, tak ada terhonggik-honggik. Tahu kita main berhenti terhonggik-honggik. Jadi elok aja. Macam orang naik Pajero tu. Pajero tu itulah. Dia kelantak lah macam nak jalan keruk-keruk dia steady. Macam tu. Nabi nak kopi tu. Itu naik buraq. Itu binatang syurga. Dibandingkan buraq tu macam apa? Lebih kecil atau kecil sedikit daripada kaldai, besar sikit daripada baral. Kedua-dua ni binatang bingung belaka. Kaldai pun bingung, baral pun bingung. Nak membandingkan dengan buraq tu, buraq tu bukan binatang bingung. Buraq tu binatang cerdik. Ada tak pernah tengok di kedai-kedai mamak satu binatang rupanya macam kuda, gambar binatang rupanya macam kuda. Ada tengok tak? Kemudian dia ada sayap, mukanya macam orang. Atas tu ada orang beberapa naik, beberapa orang naik atasnya. Ada pernah tengok tak kedai-kedai mamak? Ada tak? Ada, sekarang dia masih ada lagi. Yang itu bila ditanya mamak, ini gambar apa? Dia kata itulah buraq, Nabi naik tu. Itu bukan buraq, itu borok. Yang itu bukan buraq, itu apa? Boraq. Tak betul yang tu. Kerana buraq tu binatang syurga. Tak ada siapa yang pernah menengok binatang syurga. No one has ever seen binatang dari syurga. Syurga tu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hatara ala qalbi bashar. Itu binatang di syurga. Tak ada siapa yang boleh tengok. Mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh manusia, tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga. Merdunya lagu-lagu di syurga tu, muzik-muzik di syurga tu sangat merdu, tak pernah terdengar oleh telinga kita. Daun tu bergeseran dalam syurga tu, dia mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dolman. Lebih merdu daripada tiupan saksofon. Tahu tak? Ahmad Nawak? Tak betul. Tahu tak? Tiupan saksofon? Tahu tak? Piramli? Salah. Tiupan saksofon? Kasim Selamat. Tak pernah kena tengok ni. Bila Kasim Selamat niup telefon, nonggin Tengku Zaleha tengok ni. Tak pernah tengok ke ni? Saya seorang lagi tengok, usah buat lah. Itu keadaan di syurga. Ndak kita nak syurga ni? Ndak kita nak syurga ni? Atas berusaha untuk mendapat syurga. Nak dapat syurga bukan teruk benar. Bukan banyak benar syaratnya, dua aja syaratnya. Ndak syurga, ndak kita nak ni? Dua syaratnya, senang je. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Ini janji Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini bukan saya longgok-longgok ni, ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat entahlah 50 60 lebih, tak tahu, saya ingat saya.
Ya, wallazina amanu, dan mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga, dijanjikan dapat syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi senang ke susah? Sekali lagi, nak dapat syurga senang ke susah? Senang. Sekali lagi, nak dapat syurga senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Nak beriman beramal soleh itu nyebutnya senang, tapi nak buatnya bukan senang. Kalau betul senang, tengok pagi esok penuh surau ni, tak muat. Itu kalau betul-betul senang. Agak-agak pagi esok tak muat dah surau ni, ramai orang ni. Sebuah le. Okey. Baik. Itu burak. Dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa naik burak itu, diperlihatkan kepada Nabi berbagai-bagai pandangan. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baiknya dua je, iaitu seorang menanam, dan mengetam dalam masa yang sama. Kejap-kejap itu nanam, kejap-kejap itu mengetam. Bila dia tanam, kejap-kejap itu tumbuh, kejap-kejap itu besar, kejap-kejap itu masak, kejap-kejap itu boleh dipetik. At the same time tu. Terkejut Nabi. Man haula ya Jibril, kata Nabi. Mereka ni siapa ni? Kejap itu nanam, kejap itu besar, kejap itu masak, kejap itu boleh dipetik. Macam nanam biji deroyan lah. Kejap itu tumbuh, betul, kejap itu besar, kejap itu berbuah, kejap-kejap itu masak, kejap-kejap itu luruh, kejap-kejap itu boleh dijual. Macam. Kalau kita dapat betul macam. Bila dibuka isinya tekal isi, tahu? Tahu tekal? Kata Ustaz Yasaruddin, doyan takut. Ada pernah ngajak Ustaz Yasaruddin sini? Tak pernah, ajaklah sekali. Doyan takut, dia orang sungkan. Begitulah. Terkejut Nabi. Siapa mereka ini? Jawab Jibril, itulah dia umat kamu dalam dunia yang mereka itu menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Siapa menafkahkan di jalan Allah, Allah bagi ganjaran yang tak terhingga banyaknya. Paling komannya Allah bagi 700 kali ganda, tahu? RM1 kita bagi, Allah balas balik esok berapa ringgit? 700. Nak ke tak nak? Kedekut lagi. Bakhil lagi. Tangkai-jerin lagi. RM1 kita bagi di jalan Allah, Allah balas balik RM700. Ini Allah janji dalam Quran ni, tau. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Macam tadi, tanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Mula-mula sebiji benih, tumbuh berapa? 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Jadi semuanya berapa? Tidak kita mengira. Sebiji benih tumbuh 7 tangkai, tiap satu tangkai ada 100 biji benih. Semua berapa? 700. Nampak? Itulah selemah-lemah pembalasan dari Allah. Paling lemah tu, paling lekeh, paling kudi tu, 700 kali ganda. Dan Allah perbendaharaannya amat luas lagi, Allah Maha mengetahui. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tahu apa saja projek-projek yang dalam bidang keagamaan, sekolah rakyat ke, sekolah agama ke, tahfiz ke, pondok ke, bila minta derma, hulurkan derma sebanyak-banyak yang kita mampu, supaya mereka boleh berfungsi. Ini pun sekolah ni kan? Tak pengenalan sekolah lah, ada sana. Jadi hulurkan kepada mereka. Mereka memerlukan untuk pentadbiran, untuk memerlukan untuk aktiviti-aktiviti sekolah dan sebagainya. RM1 bagi, Allah balas berapa? Paling koman RM700. Kalau RM10 bagi, berapa balas Tuhan? RM7,000. Kalau RM100, berapa ringgit bagi balas balik Tuhan? Sudah tak tahu ngira.
Berapa? RM70,000. Ya. Begitulah kali 000 tu. Ya. Jadi ini dah. Ini yang dinampak kepada Nabi. Menanam dan mengetam dalam masa yang sama. Itu yang eloknya. Ada lagi satu yang elok. Nabi tercium bau yang sangat wangi. Sangat wangi tercium. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ini bau apa yang wangi benar ni wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dia bau kubur Masyitah. Tahu? Kubur Masyitah yang mati mempertahankan imannya. Kerana zaman Masyitah tu, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Siapa tak mau menerima akan dibunuh oleh Fir'aun. Dipaksanya, alim ulama pun tak pasal ngaku kena menerima bahawa Fir'aun tu Tuhan. Fir'aun ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, umurnya dah lebih 500 tahun, tapi selesema pun tak pernah tahu. Tak usah kata nak darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, apa tak ada, gaut ke tak ada. Bukan macam kita. Tengok ni ada 3 orang. Ngapa duduk atas kerusi ni? Tu dah tak lalu duduk bawah lah tu. Minta maaf lah mana buatnya. Termasuk saya juga. Tapi Fir'aun umur 500 tahun, sakit pun tidak, selsema pun tidak. Lalu dia merasakan diri dia tu istimewa. I must be somebody special, kata dia. Semua geng-geng dia tu semua dah habis, tak ada ke dah, tinggal dia aja. Makin lama makin muda, kelihatan macam muda. Tak ada nampak macam tua. Kesihatannya tak ada terganggu, elok aja rupanya, berjalan elok, semua elok, tak ada demam-demam apa pun dah. Nyudahnya dia rasa dia tu istimewa. Akhirnya ujung-ujungnya dia kata, aku ni agaknya Tuhan, agaknya kata, udah ngaku dirinya Tuhan. Ya, Iblis pun kata, Iblis tahu lah ngocok aja. Dia katanya. Sudahnya dia istihar di hadapan orang ramai. Qala ana rabbukumul a'la, kata dia Fir'aun. Berkata dia, sesungguhnya aku ni adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Siapa menentang akan dibunuh. Ya. Jadi pada satu hari Masyitah ni, bukan nama dia Masyitah tu gelaran baginya. Kerana kerjanya tukang sikat anak dara Fir'aun. Itu dia panggil Masyitah, ya. Dia tukang sukat anak dara Fir'aun. Itu zaman Masyitah zaman Fir'aun, ya, bukan Masyitah zaman ini. Ya. Bukan menteri tu. Itu lain, itu Masyitah lain. Ini Masyitah zaman Fir'aun tu. Dia tengah nyikat rambut anak dara Fir'aun tu. Elok sikat, tersangkut. Bila tersangkut, terlepas sikat tu. Terlepas, terlencur. Lalu dia terlanjut cakap. Sikat tu dah terlepas dari tangan. Masyitah ni pula terlanjut cakap. Apa katanya? Subhanallah, celaka Fir'aun, katanya. Begitu perginya. Subhanallah, apa katanya? Apa katanya Subhanallah? Maha suci Allah, celakalah Fir'aun, katanya. Dia dengar dia anaknya atau orang hati ayah dia, marah ke dah? Kita kalau berkata orang ayah kita, marah ke dah? Itu sebab kalau bergaduh, ini ayah kamu kan, kacak-kacak kan, macam itulah. Pasal dia sayang benarkan ayahnya. Lalu ditanyanya Masyitah, Allah tu siapa? Kamu kata Masya Allah tu, Allah tu siapa? Jawab Masyitah, Allah itu Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan manusia semua, Tuhan seluruh alam. Bukankah ayah aku Tuhan? Jawab Masyitah, Allah itu Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, Tuhan segala makhluk yang ada di bumi dan di langit. Ada lagi lah Tuhan daripada ayah aku, ya? Kata Fir'aun, kata Masyitah. Ada, kata. Nanti aku adu pada ayah aku, kata dia Masyitah. Bukan Masyitah, kata apa? Anak Fir'aun itu. Dia pun pergi jumpa ayahnya. Dia ngadu lah kepada ayahnya. Daddy. Agaknya lah, mana saya tahu kena. Tahu ke daddy? Daddy. Tadi Masyitah tu, dia terlepas sikatnya, lalu dia mengatakan Subhanallah, seolah-olah ada lagi Tuhan yang lain daripada ayah, daripada daddy, kata.
Ya ke? Katanya. Ha. Panggil sini Masyaitah tu, kata di Firaun. Ha? Maka dipanggil Masyaitah. Betul ke kamu tadi ada menyebut lain daripada aku tu Tuhan? Betul, kata Masyaitah. Memang kamu sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ialah Allah. Dialah Tuhan aku, dialah Tuhan kamu, dia adalah Tuhan seluruh alam ni. Kamu aku bagi 24 jam. Kalau kamu tak retract cakap kamu, tahu apa arti retract? Tarik balik cakap kamu tu, dan mengaku aku sebagai Tuhan, kamu akan kebunuh. Masyaitah pun diam, tak cakap. 24 jam baginya. Esok panggil lagi. Dah 24 jam berlalu, panggil balik. Apa macam Masyaitah? Kamu dah tukar apa dah? Tukar pendapat dah? Padahal dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam keadaan macam itu terdesak, boleh tak dia berpura-pura? Boleh tak? Boleh, untuk menyelamatkan nyawa. Boleh. Ya? Itu namanya tawakuf. Ya? Menyelamatkan nyawa. Boleh berpura-pura. Tapi dia tak nak berpura-pura. Aku tetap dengan pendirian aku bahawa kamu bukan Tuhan. Tuhan aku sebenarnya Allah. Allah itulah Tuhan seluruh alam ini. Allah lah Tuhan kamu, Tuhan orang-orang kamu ni. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya? Kalau itu kamu memang nak kena bunuh lah. Di depan itu ada kawah. Ada setengah riwayat mengatakan kawah itu berisi minyak yang menggelegak. Ada setengah mengatakan kawah itu berisi air yang menggelegak. Mana tak? Kalau kena minyak yang menggelegak, kena goreng. Kalau air yang menggelegak, kena apa? Kena rebus. Mana tak? Nak kena goreng ke nak kena rebus? Seropih aja, dua-duanya mati belakang. Ya? Tak kira lah. Kita terima dua-dua tu. Kalau goreng lah, kalau rebus lah. Ya? Kamu tak mau mengaku ya? Tak mau mengaku. Mula-mula dipanggil suaminya. Ya, dicampakkannya suami itu ke dalam kawah. Matilah suaminya. Masyaitah menangis pun tidak tahu. Tak ada berkerut muka pun tidak. Kerana dia rela mengorbankan suaminya demi agamanya. Lepas tu dipanggil pula anak yang tua. Dicampakkan anak yang tua tu ke dalam kawah. Dia pun tak ada berdesing pun tidak. Apa pun tidak. Cuba bayangkan kalau kita, anak kita dicampak macam mana rasanya. Ya. Lepas tu dipanggil pula anak yang bawah tu. Juga dia tak ada apa. Akhirnya sampai kepada giliran anak yang dalam dukungannya. Yang didukung oleh Masyaitah ni tadi. Ketika itu baru berbelah bagi hatinya. Nak ngaku ke nak tidak. Nak ngaku ke nak tidak. Nak ngaku ke nak tidak. Pasal dia apa? Dia teringat masih kasih benar dia dengan anak yang didukungi itu. Dia takut anak itu mati. Nanti esok mati anak ni macam mana. Baru dia rasa belah-belah. Nak ngaku ke nak tidak. 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 Tiba-tiba kanak-kanak itu bercakap pada dia. Bayi itu boleh bercakap pada ketika itu. Bayi yang dalam dukungan, umur tak sampai berapa bulan saja. Dia bercakap. Apa katanya? Jangan takut wahai ibu, Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Allah beserta dengan kita. Ya, dengar itu terus dicampakkannya dirinya, dukung anak-anak tu. Terjun dalam kawah yang penuh menggelegak sama ada air atau minyak tu. Matilah Masyaitah mempertahankan agamanya. Ini di antara bayi-bayi yang boleh bercakap. Ya? Tu bayi Masyaitah tu. Ya? Jadi kerana pengorbanan Masyaitah ni, kuburnya wangi baunya sampai terhidur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bila ditanya, apa yang wangi benar ni wahai Jibril? Kata dia Jibril, itulah dia kubur Masyaitah. Ya. Kerana orang yang mati di jalan Allah tu dia sebenarnya bukan mati tau. Dia bahkan hidup, cuma kita tak sedar. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kata Allah. Bal ahya'um walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu sebagai mati. Bahkan mereka tetap hidup. Hanya kamu tidak menyedarinya. Kamu tak sedar. Jadi orang yang mati, dia berjuang di jalan Allah itu bukan mati, sebenarnya dia hidup. Matinya syahid, tapi sebenarnya dia di sisi Allah tetap hidup.
Ya, dalam buku yang dikarang, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani, dia ceritakan orang yang mati syahid tu, dia dalam kubur boleh semayang, boleh ziarah, ada makan, ada minum, ada pakaian, ada kenderaan, kuburnya luas, terang menderang pula tu. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak ni? Atau carilah jalan supaya mati syahid. Nak mati syahid bukan boleh minta aja begitu. Ini kadang minta umum hebat. Allahumma akhina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti hidupnya para ulama. Ngaji tak siur, dapat ke? Dapat ke? Wa amitna bimautis syuhada. Matikanlah kami seperti matinya para syuhada. Berjuang tak siur, dapat ke? Orang hina Islam dia biar aje. Orang apa? Orang maki Islam dia biarkan aje. Orang segala dia buat apa-apa tentang Islam, dia tak ada apa tindakan bagi dia. Tapi tak mati syahid. Berjuanglah di jalan Allah. Banyak cara-cara perjuangan di jalan Allah. Kerana malam ni tak ada cerita bab perjuangan jalan Allah ya. Nak mati syahid tapi tak nak berjuang, dapat kan? Mana nak dapat? Itu cerita. Itu ada dua yang baik. Ini dua pun dah dekat sejam. Sudah 36 minit. Baru dua peristiwa je. Ya, itu baru yang baik je, yang jahat lagi banyak. Ya, kalau dicerita satu-satu ada 17. Ya, 17 pemandangan kepada Rasul yang dinampakkan kepada Rasul. Semuanya jahat-jahat belaka. Ya. Kalau nak cerita satu-satu, pukul 2 karang tak habis lagi. Nak ke? Nak saya ceritakan? Tunggu sampai pukul 2. Baik, kita ambil dua, satu saja. Satu kedua kita tengok ya. Berjalan lagi, jalan. Dinampakkan kepada baginda seorang perempuan yang sangat tua. Ya, tua berbenar. Udah macam bongkok. Bukan bongkok 3 lagi, bongkok berapa belas entah. Tua benar. Sampai mukanya hampir mencecah ke tanah. Punyalah bongkoknya perempuan itu. Dia pun memanggil Muhammad. Memanggil Nabi. Marilah Muhammad, mari kejap, kata. Wahai Muhammad, mari ke siko, aku nak bercakap dengan kau, kata. Tahu cakap ni? Tak tahu. Tak tahu tidak lah, tak tahu pergi kopeng. Aku nak mengecek dengan kau, mari ke siko, kata. Nabi pun terkejut tengoknya. Kata Jibril, ya Rasulullah, jangan pedulikan perempuan tua itu, jalan terus, katanya. Muhammad pun jalan terus. Udah jauh ditanya kepada Jibril, siapa perempuan tua itu wahai Jibril? Jawab Jibril, itulah dia dunia yang umurnya udah lanjut berbenar. Udah dekat benar nak padam. Dunia ni dah dekat benar nak padam tau. Dah dekat benar nak kiamat. Ini 1400 tahun sudah. Pun kata Jibril, dunia ni dah dekat benar nak kiamat. Ini dah 1400 tahun belum juga kiamat. Agaknya nipu Jibril ya. Nipu ke tak Jibril tu? Atau apa penjelasannya? 1400 tahun akhirat dibanding dengan umur 1400 tahun dunia dibandingkan dengan umur akhirat tak sampai tengah 2 hari. 1400 tahun dunia tak sampai tengah 2 hari akhirat. Kerana 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Jadi 1000 tahun baru sehari. 1400 baru 1/4 hari. Belum, tak sampai 2 hari lagi. Jadi sekejap lah. Tak lama lagi akan binasa lah dunia ni. Tanda-tandanya dah banyak kan? Banyak tak tanda dunia nak kiamat? Di antaranya lelaki menyerupai perempuan, ada tak? Perempuan menyerupai lelaki, ada tak? Ada. Anak dah tak taat kepada ibu bapa lagi, ada tak? Ilmu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, ada tak? Perempuan dah hilang malunya, ada tak? Ada tak? Udah mati tengok saya tau. Dia datang dengan kemer je kena ya. Itu di antara tanda-tanda dunia nak kiamat ni. Macam perempuan tadilah. Dunia ni macam perempuan tadi tu. Udah tua berbenar. Udah dekat benar nak padam. Itulah dia umur dunia. Tapi macam perempuan tadi juga, dia makin tua makin beregi. Tahu perempuan tu? Tahu ke beregi? Ya Allah, tak tahu dia beregi ni. Apa? Make up.
Make up beria-ria benar. Umur dah berapa ratus tahun dah, budak-budak bongkok lah. Udah jebik. Tapi bubur bedak 4 kati muka tu. Lepas tu bubur gincu, jeven pula tu. Lepas tu pakai pula bebek. Tahu apa bebek? Allah tak tahu dia bebek. Tak tahu bebek? Apa bebek? Depannya tutup, belakangnya terbuka. Pakai bebek. Lepas tu pakai pula kasut tumit tinggi. Berjalannya pula ketik. Macam apa? Macam apa? Nak tanya orang sana. Macam apa? Ketik. Macam apa? Macam itik tu pandai apa? Macam itik. Ada ke pernah dengar lagu macam itik? Kalau tak pernah dengar. Macam itik pulang petang tiada, lan melenggang bibirnya merah. Tak pernah dengar ni? Delima mereka, kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Itu dia nona Pengkalan Stosel. Itulah dia perempuan tua tu. Dia kelihatan macam muda padahal dia dah tua. Barang siapa terpikat dengan perempuan yang tua itu, dia pasti akan tertipu. Begitulah dunia ni menipu daya. Dalam Quran Allah sebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Dunia ni memang menipu daya. Sebab itu siapa tertarik dengan dunia sampai mengabaikan akhirat, dia pasti akan tertipu. Kejar dunia sampai tak semayang, kejar dunia sampai rasuah, kejar dunia sampai tergadai maruah, kejar dunia sampai zalim, kejar dunia sampai nipu orang, kejar dunia sampai tak puasa Ramadan. Akhirnya dapatlah dia dunia. Kaya raya lah dia dapat dunia tu. Pada ketika dia kaya raya tu, umurnya sudah 73 tahun. Tahu ke sampai umur 73 tahun? Ya Allah, tak pernah ada menengok orang umur 73 tahun baru lepas bedah jantung pula tu. Tak tahu dah mana pula Mahathir pula begini? Depan Demel tak nampak Demel. Ya Allah, Demel ni umur dah 73 tahun. Baru lepas bedah jantung, datang dari kampung. Tak tahu. Saya tunjuk mana? Kaya-kaya dah. Duit berkesa-kesa dalam poket. Tapi buat apa? Buat apa duit banyak dah umur 73?